yang bertanya, Rashid, Cik Rashid. Rashid juga ni. Tak apa, Cik teruskan. Rashid dari Jalan Puchong. Boleh ke kereta Proton Saga tukar enjin Mitsubishi Evo? Okey. Sehingga hari ini memang kita benarkan Proton Saga untuk tukar enjin Mitsubishi Evo. Tetapi kita hadkan kepada sisi sehingga tak lebih daripada 2,000 sahaja. Bagi sisi 2,000 yang sama sisi 2,000 dengan Proton itu dibenarkan. Bagi model selain daripada yang asalnya sisi 2,000 kita tak benarkan. Setakat ini berdasarkan kepada arahan-arahan yang telah dikeluarkan sebelum ini. Kalau tak silap, kalau Evo dah 2,000 cc. Jadi secara automatiknya dia nak tukar, boleh tukar kepada Wira 2.0 ataupun Wajah 2.0. Itu je. Dia ada had dia tu. Dia ada had dia. Kalau dia nak tukar pergi ke 1.5 tak dibenarkan. Ada syarat-syaratnya. Ya, Kena betul. rujuklah dengan bahagian Betul. KA untuk dapatkan maklumat lanjut supaya bila berada di atas jalan anda tak kena saman. Ya, betul. Kan? Ya. Okey, seterusnya soalan dari pendengar kita masih lagi di WhatsApp konti. Nanti kita beralih di FB ya pendengar. Anda hantar dua soalan. Okey, soalan seterusnya. Saya pakai kereta Honda FD. Kereta saya ada bunyi kluk-kluk halus. Jadi bila cek saya punya 4x4 absorber dah rosak. Jadi saya dah tukar dengan absorber heavy duty jenama bukan Honda yang lebih murah. Lepas tukar kereta saya ada pula bunyi kelekuk-kelekuk yang lagi kasar. Bawa pergi jumpa pomen, cek semua komponen suspension dan tukar bush lower arm tapi still lagi bunyi. Dan pomen seterusnya syak mungkin bunyi daripada absorber. Jadi soalannya, adakah penggunaan absorber bukan original boleh merosakkan kereta dan tidak sesuai? Dia kalau kita pakai dipanggilkan fix ataupun enlighten ataupun dipanggilkan barang tiruan. Kalau kita pakai, dia pandang serupa tapi dia tak sama. Pandang serupa. Sebab bila yang original, dia akan kira berapa mampatan dia, berapa dia punya tekanan dia, berapa dia punya elongation dia, berapa dia punya stress dan berapa dia punya force. Sebab absorber ni dia keluar masuk. Jadi kalau yang fix ataupun yang tiruan punya, yang legal punya, dia jual pandang serupa tapi tak sama, yang menyebabkan bunyi itu boleh hilang hanya sementara dan dia akan datang balik. Jadi kalau kita beli barang yang bukan asal tetapi dia nampak betul, jangan ingat dia boleh pakai lama. Itu rugi. Okay, boleh saya tambah sikit Datuk? Boleh, teruskan. Okey. Kalau kita tengok dari segi pendaftaran pemeriksaan VTA sebelum ini, bagi sistem suspensi ataupun absorber itu sendiri, memang kita mewajibkan dia melalui beberapa fasa ujian. Dan dia perlu membuktikan bersama dengan test report. Jadi yang original itu dah melalui proses berkenaan. Jadi dia ada test report dan terbukti bahawa dia tu berkualiti. Mampu bertahan. Jadi kalau yang lain tu memang tak dijamin lah. Tak ada test report, tak ada siapa yang boleh mengesahkan bahawa dia berkualiti ataupun tahan. Jadi itu sebab kalau pakai sekejap bunyi kelekuk-kelekuk itu memang barang tu memang tak berkualiti lah. Kalau bukan original. Kadang-kadang bukan shock absorber yang berbunyi tu. Itu sebab kita kena nak cara menguji dia. Kalau kita berhenti, enjin hidup, dia berbunyi ke tidak? Kalau berbunyi, bukan suspension. Suspension ni dia bergerak. Kalau dia bergerak pada atas tar, bunyi dia macam mana? Bergerak atas simen, bunyi dia macam mana? Dia langgar lubang, ada bunyi. Tak langgar lubang, dia tak bunyi. Itu berbeza. Jadi kalau pasang pada kereta, bawa pergi ke test yang ada test suspension test dipanggilkan. Masa dia buat suspension test tu, dia akan test satu-satu tayar. Dia akan test macam tu. Saya akan tengok berapa vibration, berapa dia punya elongation, berapa dia punya stress. So dekat situ akan tahu yang ni rosak, sama ada shock absorber tu rosak, sama ada rubber mounting tu rosak atau rubber stopper tu rosak. Dia boleh kenal. Kalau kita balik kepada yang bagi soalan tu, kebanyakan anak-anak muda sekarang ni, dia bukan setakat tukar absorber saja, dia potong spring lagi. Jadi kalau kata potong spring, dia tukar pergilah absorber mana pun, dia tetap akan bunyi. Sebab dia dah pendek. Dia dah stres. Dia dah stres. Ruangan untuk absorber tu dia bermain tu dah jadi pendek. Jadi masa mula dia baru beli tu mungkin
dia masih keras lagi, okey. Tapi bila dah lama dia akan berlaga dengan besi. Sebab tu Itu ada kemungkinan. Maknanya jangan sesuka hati. Jangan sesuka hati modify kenderaan. Ubahlah kenderaan. Okey, seterusnya soalan daripada Naza dari Ampang, bagaimanakah perbezaan ketahanan enjin motor skuter dengan enjin motor biasa iaitu motor bergear? Okey. Mula nanti pandangan Rashid ataupun Rashid cakap dulu. Terpulang? Okey, Rashid cakap dulu. Okey, engineer Rashid. Okey. Saya ini pandangan peribadi. Jadi kalau kata ketahanan enjin motor skuter berbanding dengan motor bergear, cuma bagi yang orang yang macam Datuk, dia menggunakan gear itu dengan sistematik ataupun dengan kepakaran tertentu, insya-Allah dia lebih tahan. Berbanding dengan skuter yang kita pula je jalan sendiri kan. Tetapi kalau bagi orang yang tidak boleh menggunakan gear tu secara baik, maka enjin skuter tu lebih tahan. Ya, begitu. Dia terbalik lah maksud dia. Ya, terbalik. Yang daripada kesimpulan dia, engineer Rashid cakap ni betul. Yang sebenarnya bagaimana seorang itu menggunakan enjin tersebut. Bagaimana dia menggunakan. Adakah dia faham? Kenal, dia tahu. Kenal, dia tak tahu. Nampak cantik, belum tentu selamat. Jadi dia pakai motosikal macam saya. Kalau saya pakai skuter pun best, saya pakai motor gear pun best. Sebab saya tahu macam mana nak masuk gear, macam mana nak speed, macam mana nak drag. So berapa punya clutch speed? Sebab skuter dia direct clutch. Bila kita pulas je, dia tangkap terus. Jadi apa perbezaan dua-dua ni? Kalau kita bezakan, satu direct clutch, satu drag clutch. Dan menggunakan clutch plate berbeza dengan direct clutch. So kalau kita dua-dua kita faham dan regular ataupun dia panggilkan service, maintenance, penyelenggaraan betul pada masa dia. Tak ada masalah. Dua-dua pun bagus. Okey, lagi kita beralih ke FB Live IKIM FM. Cari kami di situ IKIM FM. Soalan daripada Dia Zainur bertanya, Datuk dan Engineer Rashid. Okey, mana-manalah dia kata dua-dua jawab pun lagi bagus, lagi mantap soalan. Okey. Soalannya, saya pakai kereta Avanza manual dah 12 tahun. Hari tu kereta tersentak sebab masuk gear 1 tapi clutch dengan minyak belum balance, dah press minyak. Masalahnya sekarang gear tak boleh nak masuk dan gegar. Okey. Bagi Encik Rashid cakap dulu. Okey, Engineer Rashid dulu. Okey. Semasa kejadian sebelum ni mungkin dia dah menyebabkan housing crack ataupun lain-lain masalah pada sistem clutch dan sistem gear berkenaan. Jadi sebab itu menyebabkan gear dia susah masuk. Jadi kena buat mungkin full overhaul untuk sistem gear dia. Okey, Datuk. Betul. Itu betul untuk overhaul kerana yang first itu sebab kereta bergerak, kita untuk mula je first gear. Bila kereta dah bergerak, kita tak boleh masuk first gear dah. Kena masuk second gear je. Kalau dalam pergerakan tu dan kita masuk gear mestilah kerana kereta tu tersebut manual, dia kena pijak kelas tu dengan betul. Kalau kelas tu kita pijak dia tak betul, dia tidak cukup free antara gearbox dengan enjin. Di tengah-tengah tu adalah flywheel, pressure plate dan clutch plate. So kalau dia tak cukup free, dia masuk, dia akan bunyi crack. Bila dia masuk crack, dia masuk tapi dia akan rosakkan gigi gear kat tepi tu. Bila gigi gear masuk, dia masuk Thailand lah. Jadi kena keluar duit lah. Tu dah Tuan Engineer Rashid cakap, overhaul. Dia said, bila overhaul, dia akan tukarkan gear tips yang rosak itu. Saya.